Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Kita berada alhamdulillah dalam majlis ilmu. Kita berada dalam majlis ilmu, alhamdulillah. Ikhwatul iman, sebelum kita mulakan menyambung pengajian ini, saya cuma nak memetik sedikit pengalaman yang tadinya saya bercakap dengan satu orang pakcik ni, satu orang tua. Saya tertarik satu perkataan yang dia cakap ke saya dan bawa saya berfikir panjang, merenung panjang. Itu pakcik ni dia uzur, dia sakit tua lah. Saya tengok ziarah dia, pakcik menangis, dia menangis. Kata, pakcik sakit sangat ke? Dah. Tak sakit sangat, dia kata. Tetapi yang dia tangiskan itu ialah dia kena menanggung sakit pada usia yang tua. Yang tu yang dia tangiskan. Dia sakit umur tua, yang tu yang dia menangis. Dia bukan menangis pasal sakit tu. Jadi saya tak faham. Saya tanya dia, pakcik, alhamdulillah lah sakit hari tua, pasal hari muda ni Tuhan dah bagi semayang, puasa, zakat. Pakcik sakit hari tua ni kira dalam hadis Nabi kata makan saraan lah, makan pencen lah. Apa yang kita tak boleh buat masa kita sihat, kita memang duk buat ibadat-ibadat tu masa kita sihat. Bila kita sakit, kerana sakit tak boleh buat, maka pahala tu berjalan. Cerita itu hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia kata ke saya, dia kata tak. Dia kata, Ustaz, kalau nak susah, kalau nak sakit, dia kata biar muda, jangan tua. Sakit hari tua, susah hari tua, sangat menyusahkan, dia kata. Sangat susah. Saya kata, pelik kan lah, pelik. Betul, kita ujung-ujung umur tu sakit, tak apa dah. Tak, dia kata. Saya, dia kata, pakcik jadi beban pada anak-anak. Dengan sakit macam ni, pakcik nak pergi kerja macam mana, Ustaz? Nak dapat duit, nak makan, nak minum, nak bayar ubat-ubat. Kalau pakcik pergi tumpang anak tu, tumpang anak ni, mereka sendiri pun duk mencari tak cukup makan. Ditambah dengan pakcik lagi, dia kata susah. Jadi dia cakap itu, kepala saya berjalan kepada satu perkara. Rupanya ikhwatul iman, susah pada masanya akan datang itu lebih susah daripada susah di masa sekarang.
Kalau muda, saya ini muda, rupanya susah di hari tua itu lebih susah daripada susah di hari muda. Makna dia, biarlah kita susah, kita sedang berjalan. Kita susah pada kita mampu susah, kita mampu usaha, kita mampu ikhtiar, daripada kita susah pada hari yang kita tak mampu ikhtiar, kita tak mampu buat apa-apa. Jadi kalaulah hidup ini satu pilihan yang kita boleh buat pilihan, maka biarlah kita susah ketika kita menjadi manfaat pada orang. Kita boleh buat sesuatu. Maka bila Pak Cik tu cakap macam tu, saya terfikir, rupanya ikhwatul iman, inilah yang Allah selalu bagi tahu di belakang ayat-ayat Al-Quran yang rasanya mata hati kita tidak sampai untuk mengambil i'tibar. I'tibar apa? I'tibar bila Allah cerita tentang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah di dunia, Allah tidak sebut satu azab pun yang akan berlaku di dunia, tetapi Allah menyebut kerugian, kepedihan itu ada di hari akhirat. Rupanya yang inilah penderitaan yang sebenar. Kalau derita pada masa muda, dah derita dah. Tapi menderita pada hari yang sedang kita tuju itu, hari tua, itu lebih menderita. Maka kita ambil contoh satu ayat, Allah menyatakan dalam ayat itu, Allah kata, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tuhan kamu telah pun mengadakan satu ketentuan. Wa idh ta'adzana rabbukum, Rabb kamu telah mengadakan satu ketentuan. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, aku tambah. Dan tambah pun tak disebut tambah di mana, tapi disebut la azidannakum. Mungkin la azidannakum fil hayati dunya atau fil akhirah, ataupun ma'an, kedua-duanya sekali. Maka Allah mula sebut wala in kafartum, kalau kamu kufur aku, tidak bersyukur pada aku, kau lawan aku, kau engkar aku, inna azabi lasyadid, azab aku dahsyat. Azab aku sangat dahsyat. Apa yang kita sepakat ialah bahawa tempat yang tentu ada azab adalah lepas daripada mati. Tentu. Di dunia kita belum sepakat ada azab. Pasal di antara hadis Abi Daud, Nabi kata ummati ummah marhumah. Umat aku ummah yang dirahmati. Ummah aku adalah ummah yang dirahmati. Jadi apa yang saya nak kaitkan i'tibar itu, bila Pak Cik ni sebut lagu tu, i'tibarnya ialah ikhwatul iman. Rupanya yang semua para Nabi bawa ini adalah sesuatu yang benar, yang masuk dengan akal dan masuk dengan nafas kehidupan. Susah di hari depan itu lebih ditakuti daripada susah di hari sekarang. Kita ada anak-anak, kita ada adik-adik, ada kawan-kawan yang masih muda belia. Apa kita kata? Kita kata belajarlah sikit. Dia kata susahlah. Tak apa, kita kata susahlah, tak apa dari susah depan. Susahlah, tak apa dari susah depan. Betul. Kalau nak susah, biar susah masa muda. Jangan susah hari tua. Sangat menyusahkan. Kalau tak susah dengan duit kah, dengan apa-apakah, dengan kesihatan. Tak susah dengan kesihatan, susah dengan pemikiran al-hammi, al-hazan, kerisauan, kebimbangan. Hari tua kita risau tentang anak, tentang cucu, lebih risau dan lebih merisaukan daripada risau pada masa kita muda. Rupanya susah pada hari mendatang itu lebih susah daripada hari sekarang. Maka benarlah, biarlah kita susah sekarang ini. Susah apa? Susah beriman kepada Allah. Susah apa? Susah melawan hawa nafsu. Susah apa? Susah mendekati Allah.
daripada kesusahan yang kita nak tanggung di hari akhirat. Kita layan kehidupan, kita layan kemahuan, kita layan apa yang ada dalam dunia. Ya, tak susah, tak sakit, tak apa. Tetapi hari-hari ketika kain kapan itu mula dihampang, hidung ini mula bau kemian dan kapok bahui, kesusahan hari itu sangat menyusahkan. Maka apa yang ada di hari akhirat? Azab Allah. Kerana itu saya katakan kepada Pak Cik ini, saya kata, Pak Cik, saya tidak katakan falsafah, tapi saya kata manhaj yang Pak Cik pegang ini adalah benar. Dia menginsafkan jiwa kita. Jadi ikhwatul iman, kita ada kesukaan, kita ada keseronokan, kita ada semua dalam dunia. Innamal hayatad dunya mata' al-ghurur. Dia mata'. Dalam surah Hadid Allah menyatakan, i'lamu annamal hayatad dunya la'ibun wa lahwun wa zina wa tafakhur bainakum wa takathur fil amwal wal aulad kamathalil kuffar a'jabat an-nabat. Hidup di dunia ini adalah lahwun, satu gurauan, satu la'ib, satu permainan, satu keseronokan, satu kepoya-poyaan. Ini hidup yang mana? Hidup yang tidak ada hubungan dengan Allah. Hidup yang tidak tahu iman, tak tahu batas akhirat, yang lupa pada kematian, lupa zikrullah. Hidup ini, kata Allah, dia akan penuh dengan perkara-perkara ini. Kau layan, kau layan. Orang muda layan cara muda, yang tua layan cara tua. Subhanallah. Dia layan, dia layan, dan dia layan, dan dia layan, dia layan. Tapi kata Allah, ingat apa yang ada di sisi Allah. Apa yang ada di sisi Allah? Yang ada di sisi Allah itu keampunan dan maghfirah itu. Itu tak akan dapat dengan kepoya-poyaan. Dia dapat dengan mujahadah, kesusahan yang kita alami ketika hidup. Susah untuk istighfar, susah untuk bertaubat, susah untuk datang kepada Allah, susah nak mentaati Allah ni, banyak pantalan dan cabaran dia. Kita memilih susah. Di hari akhirat kita mendapat sikit kesenangan. Dan betul, senang di hari tua lebih penting daripada senang di hari muda. Senang di hari tua lebih penting daripada senang di hari muda. Bukan orang muda tak perlu senang, perlu senang. Kalau semua kita main raplah, susah juga. Raplah. Tak boleh. Kita kena senang. Ya betul, kena senang. Tetapi senang di hari depan itu lebih penting daripada senang di hari ini. Muda kita senang-senang, muda. Bila hari tua kita lebih senang. Alhamdulillah. Anak tak buat perangai, kesihatan tak buat kalang kabut, kesenangan di hari tua lebih dipentingkan, lebih penting. Demikian ikhwatul iman. Kesenangan hari-hari di mana kain putih nak balik badan kita, nak balik bertemu Allah, itu lebih penting dari kesenangan ketika kain kapan itu belum datang kepada kita. Karena itu betullah, berimanlah kepada Allah, beramallah untuk Allah, untuk mencipta kesenangan pada masa-masa yang akan datang. Kesenangan. Karena itu ikhwatul iman, benarlah cara yang sedang kita buat ini. Kehidupan penuh dengan kepoya-poyaan, penuh dengan keseronokan, itu betul, itu kehidupan. Tetapi ingat, biarlah kita, orang kata menangis saklah, kita akan senyum pada hari balik bertemu Allah. Daripada lah kita hidup poya-poya kah, hari nak balik bertemu Allah menangis terasa-rasa. Dan nak mati tak tahu bila. Naik motor boleh mati, jatuh motor boleh mati, silap makan ubat. Doktor pun manyau hari itu, minta ubat, nak minta ubat tahan sakit, dia bagi ubat mati terus. Makan mati terus. Sebab nak mati itu begitu dahsyat. Jadi kerana itu ikhwatul iman, benarlah cara kita ini mendekati Allah Jalla wa'ala untuk kesenangan di hari akhirat, itu benar. Quran kata apa? Nabbi ibadi, sampaikan kepada hamba-Ku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku ini tersangat kasih dan tersangat pengampun kepada hamba-hamba-Ku. Aku ghafur, aku rahim, aku nak ampun dosa mereka dan aku sayang kat mereka. Tetapi ingat, wa anna azabi, tapi kalau aku azab aku lahuwal azabul alim, sangat dahsyat.
Sangat dahsyat. Dan Quran bagi tahu pada kita, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azab summa la tunsarun. Datanglah kepada aku, kembalilah pada aku, serah dirilah pada aku sebelum datang hari di mana azab diturunkan, kamu tidak tertolong. Jadi betul ikhwatul iman, bersusahlah untuk Allah sekarang. Bersusahlah untuk Allah sekarang. Kita akan bersenang kerana Allah pada masa-masa yang akan datang. Begitu ikhwatul iman. Ikhwatul iman, kita sambung pada muka surat ke-7 atau ke-8. 7. Iaitu kita masuk soalannya ke-10. Jika dikatakan kepadamu, apakah makna syirik? Kalau betul lah, ke-7. Betul. Sebelah. Cara tu memang keyakinan lah. Cara dia bantah tu memang yakin betul. Ke-11. Ke-11, iaitu malam ini ia ada kaitan dengan bab syirik. Jika dikatakan kepadamu, apakah hukum menggambar makhluk bernyawa? Itu soalan. Antum kena tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baginda melarang kita terlibat dengan ukiran-ukiran, baginda melarang kita terlibat dengan patung-patung kerana pada asalnya dia di bawah bab syirik. Bab syirik. Saya rumuskan dahulu. Bergambar ini, bergambar tamasil, asal dia dia dikaitkan dengan syirik Allah. Syirik Allah. Sebab asal macam mana ukiran-ukiran patung-patung itu boleh datang, dia ada kaitan dengan peribadahan, pendewaan, permohonan, perlindungan, minta ditunaikan hajat, minta diselamatkan daripada bahaya. Itu asal. Itu satu. Yang kedua, ada gambar-gambar yang tidak dikaitkan dengan syirik, tapi dikaitkan dengan malaikat rahmat tidak menyertai kita. Itu pada bahagian yang kedua. Dan ada yang ketiga, gambar-gambar itu dia dikaitkan dengan, kita kata, permainan, benda yang main-main. Maka dia boleh jadi dianjurkan ataupun sebaik-baiknya dielakkan. Dia boleh jadi hukum begitu. Jadi bila kita sebut bergambar, dia 1, 2, 3 dia ada di situ. Adapun yang tuan kita ini maksudkan, jika dikatakan kepadamu apa hukum menggambarkan makhluk bernyawa, dia masuk yang di atas tadi ini, iaitu mensyirikkan Allah. Kenapa dia masuk dalam bab syirik? Iaitu ikhwatul iman, apabila kita baca dalam Sahih Bukhari, kita baca dalam tafsir Ibnu Kathir, iaitu kita bertemu pada ayat 19 daripada surah Yunus. Dalam ayat 19 daripada surah Yunus ataupun ayat ke-213 daripada surah Al-Baqarah, kita jumpa satu kalimah Allah Ta'ala sebut, iaitu kalimah yang sama. Allah Ta'ala kata, wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Itu daripada surah Yunus. Daripada surah Al-Baqarah ayat 213, Allah guna perkataan kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Baik. Kedua-dua ayat ini dia macam membawa makna yang satu. Apa dia? Wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah, ataupun kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia adalah ummah yang satu. Manusia adalah ummah yang satu. Baik. Dalam tafsir dia ada dua makna. Manusia adalah ummah yang satu, mungkin merujuk kita ini berasal daripada Adam. Satu makna.
Ataupun yang kedua, dia bermakna kita ini sebenarnya adalah satu akidah, kemudian dipecahkan akidah kita. Dia boleh jadi begitu. Tetapi yang cuba Ibnu Katsir dan Imam Bukhari kaitkan ialah yang kedua. Kita asalnya adalah akidah yang satu. Allah buat kita daripada Adam. Adam dan anak-anak dia mempunyai akidah yang satu. Kemudian akidah yang satu itu dipecahkan menjadi akidah-akidah yang syirik dan sekutu-sekutu. Maka dalam suratul Baqarah Allah menyatakan fab'atsallahu an-nabiyyina mubasysyirin. Kerana akidah telah terpecah, Allah membangkitkan para nabi untuk menyentuhkan balik akidah itu. Dalam para nabi nak satukan balik akidah itu, maka dia datanglah mubasysyirin wa munzirin, memberi tawaran-tawaran kebaikan kita akan dapat kalau kita kembali pada akidah yang satu. Munzirin, memberi peringatan kalau berpecah akidah, bahaya-bahayanya akan berlaku kehidupan dunia dan akhirat. Baik, ketika Imam Ibn Katsir menyebut ayat ni, maka wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Allah menurunkan kepada nabi-nabi yang nak menyatukan akidah itu Alkitab. Guna Alkitab, dalil Alkitab, pimpinan Alkitab, petunjuk Alkitab menyatukan balik akidah manusia. Rupanya bukan nak satukan bangsa, bukan nak satukan ekonomi, tapi nak satukan keyakinan dan i'tiqad dalam kehidupan. Mesti mengambil acuan daripada Alkitab dan sunnah Nabi yang mereka itu bergilang-gilang. Itu yang paling mustahil, satukan akidah umat. Kata Allah, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fi. Perselisihan yang besar di kalangan manusia adalah perselisihan kerana bercerai-berainya akidah mereka. Kerana akidah bercerai, tempat rujukan tidak sama, maka lahirlah perselisihan-perselisihan yang tidak dapat disatukan. Baik, berdasarkan ayat itu ikhwatul iman, dalam tafsir Ibnu Katsir dia menyebut perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ini saya baca ini dulu sebab nak bagi kaitan kenapa bab bergambar itu masuk di bawah tajuk syirik. Kenapa sebahagian ulama hadis dia marah sangat orang ambil gambar. Dia haramkan tahrimus surah. Dia tak benarkan ambil gambar dia. Tak halal dia. Tak benar. Pasal apa? Pasal asal dia itu. Nanti kita tengok, kemudian kita berfikir apa yang patut kita buat. Daripada tafsir Ibnu Katsir kita melihat perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Kata Ibnu Abbas, manusia di antara Nabi Adam sampai Nabi Allah Nuh. Nabi Adam, lepas Nabi Adam, ini kita angkat nama-nama yang mereka terlibat dalam usaha kita kata mengislahkan manusia. Bila Nabi Adam meninggal, maka dianugerahkan Nabi Allah Syith. Nabi Syith. Lepas Nabi Syith dianugerahkan Nabi Idris. Lepas Idris datang Nuh. Cuma mereka ini tidak masuk di dalam Syith, tidak masuk di dalam senarai para rasul. Idris pun demikian. Mereka hanya masuk nama-nama nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah. Datang Nuh. Jadi antara Adam ke Nuh itu, Ibnu Abbas kata jarak dia 1000 tahun. 1000 tahun. Dalam tempoh 1000 tahun daripada Adam sampai Nabi Nuh, muka bumi ini tidak ada berhala. Tidak ada syirik kepada Allah. Yang adanya apa dia? Al-kabair sahaja. Dosa besar. Dosa besar. Dosa bunuh, dosa dengki, dosa khianat, dosa sombong. Iblis dah buat. Dosa derhaka Allah yang Nabi Adam buat itu. Anak-anak dia berbunuh-bunuh, berdengki-dengki korban. Satu korban diterima, satu korban ditolak. Itu sahaja ada. Kenapa? Kerana Allah menunaikan janji Allah kepada Adam ketika Adam bertaubat kepada Allah,
fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, iaitu Allah menyampaikan khabar gembira pada orang yang bertaubat, iaitu orang yang bertaubat itu tidak ada pada mereka la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada takut dan sedih. Tidak ada takut dan sedih. Satu dengan makna orang yang bertaubat jangan bimbang di hari akhirat. Allah akan selamatkan dia. Dosa dia diampun, tempat dosa ditukar dengan kebaikan. Itu orang yang bertaubat. Generasi orang yang bertaubat dipelihara oleh Allah. Mereka tidak akan syirik kepada Allah. Jadi Adam nak balik bertemu Allah, tidak perlu sedih. Tak perlu sedih, tak perlu takut dia nak berhadapan dengan Allah. Dosa dia telah diampun. Adam nak meninggalkan anak cucu dia ini, nak sebelum datang Nuh alaihi salam, ada Syith, ada Idris, Adam juga jangan sedih dan takut kerana Allah jaga mereka daripada syirik kepada Allah. Maka 1000 tahun itu syirik tidak ada. Sampailah zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Sampailah zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Maka di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, Imam Ibn Kathir menyebut dalam tafsir dia, orang yang pertama melakukan syirik di zaman Nabi Allah Nuh, iaitu yang Allah sebut di dalam ayat 23 daripada surah Nuh. Dalam surah Nuh ayat 23 Allah sebut berlakulah syirik yang pertama. Masanya Allah janji itu telah habis, maka berlakulah syirik yang pertama di muka bumi. Syirik yang pertama inilah berkaitan dengan gambar. Dia bukan main syirik dalam bentuk membayangkan Tuhan-Tuhan, tidak. Dia main dalam bentuk ukiran, mengukir, melukis, mencantikkan, memohon, minta perlindungan dan sembah, dan akhirnya menduakan Allah. Maka Allah sebut dalam ayat dia, Allah kata waqalu la tadarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'a wala yaghutha wala ya'uqa wa nasra. Orang zaman Nabi Nuh mula berkata, kata mereka, janganlah kita meninggalkan alihatukum, Tuhan-Tuhan kita. Diangkat Nuh untuk membetulkan akidah manusia sebagai Rasul. Rasul bermakna orang yang buat kerja dakwah secara terang-terang dan terbuka. Orang yang buat kerja dakwah agama ini cara sembunyi-sembunyi, orang panggil Nabi. Mungkin risiko dia tinggi. Nabi daripada perkataan naba, berita. Nabi itu si pembawa berita. Sampai. Tapi kalau dia boleh buat dakwah perdana itu adalah kerja Rasul, menyampaikan cara terbuka risalah Allah. Nuh orang yang berani pertama buat. Pasal itu dia dikatakan Rasul yang pertama. Orang yang pertama berani keluar di tengah-tengah alam maya ini, bagi tahu kepada dunia tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka dia dipanggil Rasul, utusan Allah yang berdakwah cara terbuka. Maka mereka kata, kaum Nuh kata, kita ni jangan tinggal Tuhan kita, iaitu jangan kita tinggalkan Tuhan kita, iaitu Tuhan yang bernama Wadda, Tuhan yang bernama Suwa'a, Tuhan yang bernama Yaghutha, dan Tuhan yang bernama Ya'uqa, dan Tuhan yang bernama Nasra. Dia ada 5 Tuhan. Kemudian Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam Sahih Al-Bukhari hadis daripada Ibnu Abbas menceritakan siapakah nama-nama yang disebut di dalam surah Nuh ayat 23 itu. Ada 5 nama. Dan nama ni jangan pergi bubuh nama anak kita, Muhammad Wadda. Jangan, nama yang tak bagus, nama yang telah dijadikan keramat hidup. Seorang yang bernama Wadda, Wad atau Wad Siam, kita panggil Wad Siam, mungkin daripada Wadda, Wad dalam bahasa Siam bermakna tempat beribadat. Kalau Wad hospital itu tempat sakit. Kalau Wad Siam bermakna rumah peribadahan orang Siam. Wadda, nama dia Wadda. Yang kedua, nama dia Suwa'a.
Suwa'a yang kedua, yang ketiga Yaghutha, yang keempat Ya'uqa, yang kelima Nasra. Siapa mereka ini? Dalam Sahih Bukhari dibawa hadis daripada Ibnu Abbas, nama-nama ini adalah nama orang saleh daripada kaum Nuh. Maknanya mereka ini daripada keturunan Adam. Mereka daripada keturunan Adam. Mereka sebelum Nuh. Cukup 1000 tahun mereka ini ditabalkan menjadi Tuhan. Dan mereka ini ketika mereka dimati, 5 orang yang orang hebat-hebat alim, orang-orang saleh, mereka mati. Kata Imam Bukhari, datang syaitan memberi bisikan kepada kaum Nuh untuk menegakkan patung, tempat-tempat yang biasa digunakan sebagai majlis mereka. Orang ni masa dia hidup, dia suka majlis tak mana? Dia suka berhimpun tak mana? Majlis bermakna perhimpunan ramai. Tak mana dia suka duduk? Maka pergi ke tempat yang masa mereka hidup, mereka suka pi, buat patung mereka di situ. Maka 5 patung itu dia tidak sama tempat dia tak sama. Ini kerja siapa? Ini kerja syaitan. Syaitan dia boleh main dalam 1000 wajah, 1000 bahasa, 1000 cita rasa dia boleh main. Syaitan dia boleh main. Kemudian kata Imam Bukhari, maka setiap patung itu diberi nama dengan nama-nama mereka. Di mana Wadda suka duduk masa dia hidup, mereka pergi tang situ, mereka buat patung ukiak daripada batu, tebuk. Syaitan adalah arkitek yang hebat. Dia adalah arkitek, dia engineer yang bagus. Dia tebuk. Tengok syaitan bagi kepala kepada arkitek pi buat borolang kat Langkawi. Tu otak tu bukan otak orang beriman, otak syaitan lah. Dah cantik borolang berkepak, pi waktu malam dibubuh mata merah. Malam kita lalu ke kuah tu, kita pergi Langkawi bawa nasi dah, kuah dah ada. Kuah tu kita lalu, mata burung tu besar. Subhanallah, kerja syaitan. Cantik dengan patung, kerja syaitan. Beri nama, kemudian dilakukan, tetapi ketika itu tidak disembah. Tak disembah, buat ditabal. Sampailah kepada generasi demi generasi yang tidak ada ilmu, telah dilupakan. Maka daripada mencipta kerana rindu, memberi penghormatan, kerana sayang lama tak tengok, buatlah muka 5 patung yang saleh ini, maka sampailah pada peringkat mereka itu disembah. Itu yang kita jumpa dalam Sahih Bukhari. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dia kata apa? Dia kata telah sepakat di kalangan ulama salaf ataupun khalaf bahawa apabila orang-orang saleh itu mati, diiktikaf di kuburnya, digambarkan muka dia, dan benda itu berjalan sehinggalah terciptanya patung-patung berhala dipakai sebagai Tuhan di dalam agama masing-masing. Kerjanya, kata Imam Ibn Qayyim, syaitan datang kepada orang-orang ini membisikkan kerinduan, kesayangan, penghormatan, dan membisikkan apa salahnya. Oh, yang ni saya ingat sampai lah syaitan duduk dah lagi. Apa salahnya? Ialah Nabi tak buat, apa salahnya? Sedangkan Nabi tak buat, kita buat, memang dah salah. Apa salahnya? Tak kena tang mana? Tak bolehkah kita mengelokkan lagi? Ini kata Imam Ibn Qayyim, inilah kerja-kerja syaitan sehinggalah tercipta berhala itu. Ibnu Abbas kata, inilah kesyirikan yang pertama yang berlaku di dalam muka bumi ini, yang diambil kesempatan oleh syaitan, oleh jin-jin, syaitan-syaitan. Mereka berada di belakang berhala-berhala ini, mereka yang berkomunikasi, mereka yang tunaikan hajat. Kadang-kadang berhala tu nampak seram, setelah dipuja, syaitan datang, syaitan masuk. Dan ini memang kerja syaitan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan dia dilaknat.
Kerja dia nak menyesatkan, membawa seluruhnya syirik kepada Allah. Kerja syaitan membawa manusia kepada satu dosa yang dosa itu tidak diampun oleh Allah. Itu ikhwatul iman asal dalam dunia ini macam mana ukiran itu tercipta. Baik, mari kita baca yang kita nak baca ini. Katakanlah, maksudnya jawab, menggambarkan makhluk bernyawa termasuk daripada dosa-dosa besar. Dia termasuk dosa besar. Dalilnya hadis Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamati al-musawwirun." Muttafaqun alaih. Sesungguhnya orang yang paling pedih, asyaddun nasi 'adzaban, orang yang paling dahsyat azabnya di hari akhirat, tak ada dah orang lebih dahsyat daripada orang ni, iaitulah orang yang mereka itu al-musawwirun, yang membuat berhala-berhala. Tak kira lah daripada kayu ke, daripada batu ke, daripada tanah liat ke, dia ukir sampai jadi muka orang, jadi kaki, jadi tangan, jadi mata, lepas tu dia colour, dia cantikkan orang itu, dia cantikkan. Dia bukan buat-buat dia tinggal, dia cantikkan sampai hubungan tokong dengan orang itu menjadi satu hubungan kebatinan. Orang tu rasa perlindungan, rasa ketakutan. Maka inilah orang yang asyaddun nas yaumal qiyamati azaban, orang yang paling dahsyat azabnya di sisi Allah di hari akhirat. Jadi ikhwatul iman, daripada hadis, di dalam hadis Juhaifah radhiyallahu anhu, katanya nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an thamanil kalbi wa thamanid dam wa la'anal musawwir. Hadis Imam Bukhari. Nabi melarang daripada harga menjual anjing dan harga membeli darah. Jangan jual anjing ni, kalau kita jumpa anjing ke, tangkap anjing ke, bagilah kepada kawan-kawan yang ada apa, duk pi jaga-jaga tu, tak payah ambil upah apa-apa lah, bagi lah. Sebab zaman hari ni zaman money maker. Kan dia tengok tong sampah pun dia nampak duit. Bisnes. Hari ni bisnes. Hari ni apa pun kesemua dia masuk bisnes. Maka dia angkat bangkai anjing tepi jalan pun dia nak pi buat apa nama, dia nak claim juga ke MPP. Saya dah angkat dah satu anjing 50 tak ada. Money, duit. Semua orang penting mata wang, kepala agung, ringgit Malaysia itu penting. Nabi kata tu salah, anjing ni tu salah. Ada orang kan bagi anjing minum air zaman dulu, dia tak pergi claim pun kepada tuan punya anjing tu, tapi hanya dia menolong anjing itu, sebahagian daripada dosa dia telah diampun oleh Allah. Jadi tak perlu kita minta duit lah. Itu Nabi kata, naha Rasulullah, jangan. Saman dam, saman di dam, darah, jual darah, tak sah. Jangan jual darah. Darah-darah binatang yang haram kita makan ni, jangan pergi jual darah. Sembelih bewak, ambil darah tak ada, pergi jual. Pasal apa? Pasal kata orang Siam makan darah bewak, bewak pokok. Bewak ada dua jenis rupanya, bewak kabuk, bewak pokok. Saya pun baru tahu. Pak Mik pun ada lah. Yang siapa cerita? Jeffrey Zain cerita saya. Kan ada di hospital. Jeffrey Zain, dia beritahu kat saya, dia kata semua benda dia makan, bewak pun dia makan bewak dah. Cuma boya dia teringin nak makan, tak ada makan. Tiba-tiba hidayah Allah sampai pada dia, dia jadi orang Islam. Jeffrey Zain, jurang maut 007. Saya jumpa dia di hospital Lawai. Tapi dia kata, saya bewak yang kami makan, dia asal Hindu. Bewak yang mereka makan itu bukan kata bewak kabuk, bewak pokok dia kata. Bewak pokok lain daripada bewak kabuk. Bewak pokok dia makan buah. Bewak kabuk dengan bangkai, dengan rokok semua, dia minta darah habis. Kami tak makan bewak, makan bangkai. Kami makan bewak pokok. Jadi bewak pokok isi dia sedap. Dia kata, Jeffrey Zain ni cerita dengan saya. Abenan pun ada, Pak Amik pun ada masa tu, semua ada masa tu.
Baik. Katanya ambil darah itu makan, dia boleh jadi tak kena kecil manis, tak kena yang ketak-ketak itu, Parkinson tak kena. Darah bewak itu bagus untuk, seperti mana orang Siam dia ambil anak kera besar-besar betul lagu ni kan, hidup-hidup dia potong tempurung kepala, dia bubur straw, dia hisap. Ya, orang Siam. Ada orang pergi ke restoran Cina nak makan empedu ulang, hak warna hijau tu, empedu ulang, makan, dia jadi ubat kuat. Oh subhanallah, ulang pun tengok orang ni lari ulang, pasal orang ni punya nak kuat, rosak kehidupan ulang-ulang yang ada. Maka Nabi kata, darah-darah yang kamu tak boleh makan menatang-menatang itu, jangan ada urusan jual beli, elakkan. Kalau kamu nak bagi lagu tu sudahlah, kamu jangan terlibat dengan saman. Saman ni harga. Dan Nabi juga kata apa dia? Tapi bila sampai bab gambang, Nabi tak guna jangan makan. Nabi guna kalimahnya lebih dahsyat. Wala'ana al-musawwir. Dilaknat oleh Allah orang yang mengguna tangan dia menggambarkan. Artinya buat patung berhala, tak kira lah orang ke, dewa ke, menatang ke, lepas tu disembah, dijual, letak di rumah, ambil keberkatan, dipuja. Termasuk dalam patung ini kepala tengkorak manusia. Tengkorak manusia dia jumpa, dia basuh-basuh, dia percik air limau sikit, dia cat-cat, lepas tu dibubuh pakai berasap, bagi kuk mata berlubang terkelung asap, lepas tu dia takut, dia minta 6 ekor. Ini semua kerja dilaknat dan syirik, dianggap menduakan Allah. Jadi apa yang saya nak sebut pada ikhwatul iman, kenapa soalan ini keluar? Kenapa bab menggambarkan makhluk bernyawa duduk di bawah bab syirik? Kerana asal wujud dia adalah syirik Allah. Dan kalau ikhwatul iman boleh tengok di sini ada satu benda yang terjadi zaman dulu tanpa disedari. Apa dia? Depa buat patung Wadda, Suwa'a, Yaghutha tadi ni, Ya'uqa, Nasra, depa buat. Tapi asal dia bukan nak sembah. Rindu, cinta, sayang. Buat bila nanti depa tak kenal muka orang hebat-hebat, buat. Nak bagi orang lain tengok yang kata keramat hidup, wali songo, nak bagi tengok, draw muka dia. Itu asal. Tetapi manusia ini bertukar perwatakan dia, dan iblis dan syaitan menghembus dengan hembusan yang tidak sama kepada manusia. Manusia memiliki tawakal yang tidak sama pada Allah, iman yang tidak sama pada Allah, kekuatan jiwa yang tidak sama. Ada yang termakan hembusan iblis. Daripada niat biasa bertukar. Karena itu ikhwatul iman, apabila dilarang satu benda, jangan buat di atas apa nawaitu sekalipun. Jangan buat. Hari ini kita benarkan di kawasan Kubok. Hari ini, dulu kita dah cakap bab tu begitu panjang. Kubok dengan masjid duduk dekat-dekat. Tak ada apa, bukan nak sembah Kubok. Cuma mudah aja orang dulu punya ingat, kalau masjid dekat dengan Kubok kan bagus. Lalu pergi sembahyang teringat mati, bagus, teringat mati. Tapi last sekali apa jadi di atas Kubok? Kubok jadi perayaan pada hari raya. Orang datang tabung bunga, orang tabung ayam, orang penaik makam-makam, dan orang percaya ada karamah pada tulang-tulangnya reput dan hukum bangkai yang berada dalamnya. Begitu bodoh manusia, dibisikkan kepala dia oleh syaitan untuk disesatkan. Tapi asal bukan dia nak mendewakan. Maka eloklah daripada awal, kalau dilarang dan ditegak, kekalkan hukum itu, dilarang dan ditegak. Jangan sekali-kali kita buat. Karena itu ikhwatul iman, Nabi SAW dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari, bila Nabi tengok orang-orang yang buat berhala-berhala ini, buat tokong-tokong ini, bentuk orang ke, bentuk menatang ke, bentuk apa, terus Nabi kata man sawwara suratan fid dunya kullifa yaumal qiyamah yanfakhu fiha ruh laisa binafikhin. Siapa yang mengukiak satu makhluk yang ada nyawa, orang, menatang, hantu ke, jadi benda tu orang tahu dia
pakai nyawa. Esok di hari akhirat Nabi kata Allah ambil binatang yang dia buat tu, letak di sebelah dia, dan Allah kata pada dia, tiuplah roh masuk. Dia adalah makhluk ciptaan kamu. Nabi kata walaisa binafikh. Orang tu tidak ada roh nak bagi. Dia tak mampu tiup. Maka apa akan terjadi? Allah akan ambil sebanyak mana yang telah dia buat. Allah sendiri akan tiup roh supaya makhluk-makhluk itu mengazab dia dalam neraka jahanam. Na'udzubillah. Jadi confirm masuk neraka jahanam ni untuk siapa? Untuk orang yang buat patung-patung berhala. Na'udzubillah. Dia termasuk daripada dosa yang besar dan dosa yang akbar. Kena hati-hati. Apa satu bab itu, dia termasuk di bawah bab syirik Allah. Jadi jangan buat masuk apa jenis berhala dalam rumah kita. Lebih-lebih berhala tu dikait dengan penyembahan, dengan agama. Hatta kayu salib jangan buat masuk kalau tak ada pasal. Kayu salib jangan buat masuk dalam rumah. Jangan ada di baju ini kayu salib. Jangan ada. Jangan ada sekali-kali. Dulu kan orang nanti buat pintu macam tu, pintu tu. Dulu ada fatwa pintu tu tak boleh. Dulu. Lah saya tak tahu lah, kita bercakap dulu. Jadi ni mungkin dulu, tak apalah. Orang suka tukar pada design macam ni. Ini design yang memang tidak tersyabuh. Tapi dahulu orang kata design itu sekurang-kurangnya ada 1, 2 ataupun 3 salib. Kata orang, wallahu ta'ala alam. Tetapi salib yang kita maksudkan bukan tanda campur. Ini ada dua gambaran, mungkin tanda campur. Salib yang kita maksudkan salib yang mereka percaya di palangnya Isa, dan dia bukan duduk di tengah-tengah, dia duduk di atas. Kenapa? Kerana pada salib yang di atas itu diletak leher Nabi Allah Isa, katanya. Maka dipaku supaya darah Isa itu turun. Kenapa perlu darah Isa turun? Untuk menghapuskan dosa warisan. Dosa apa? Dosa Adam turun ke dunia. Adam turun ke dunia ini satu dosa yang kena ditebus oleh darah anak Tuhan. Darah manusia tak boleh pakai. Macam darah ganja, rokok, semua darah kotor. Ini darah ayam. Dia kena darah yang darah O plus, O minus. Maka diperlukan darah anak Tuhan. Maka anak Tuhan itu adalah Isa, kata mereka. Maka bila darah itu turun, dibiar Isa 3 hari 3 malam, maka darah itulah yang menyebabkan kita hilang dosa warisan. Itu akidah yang sesat yang ada kepada orang Kristian. Maka dibuatlah palang salib. Muslim jangan masukkan dalam rumah dia palang salib kalau tidak ada sebab yang menasabah. Sebab menasabah apa dia? Mungkin kita nak menyerahkan dia kepada satu-satu orang, buat kajian ke buat apa. Kawan tu pun dah tidur pukul 2.30 pagi, kita kena simpan dalam rumah kita. Itu sebab yang menasabah. Lain daripada sebab-sebab menasabah, jangan buat masuk kerana dia simbol kepada penyembahan. Gambar-gambar orang yang orang tu dipercaya keramatnya ketika hidup dan mati, kena hati-hati. Kena hati-hati. Kerana gambar itu asal dia begitu, punca dia, maka semua gambar dibincang seperti itu balik. Saya kata tadi yang kedua, gambar yang dikaitkan dengan malaikat tak masuk dalam rumah. Gambar yang dikaitkan dengan malaikat tak masuk rumah. Gambar yang mana? Gambar yang bukan disembah, tetapi gambar manusia atau binatang yang dijadikan perhiasan dalam kehidupan, dengan keyakinan kalau gambar itu tak digantung, rumah hilang seri. Ini semua malaikat tak masuk. Walaupun gambar kahwin sekalipun, walaupun gambar tok guru sekalipun, gambar menteri sekalipun, gambar pemaisuri dan agung sekalipun, gambar ketua menteri sekalipun, gambar gubernur sekalipun, tidak boleh digantung kalau dengan perhiasan. Ustaz, habis kalau pejabat tak boleh gambar mereka ni semua, lagu mana? Don't ask me, I not your government, ask your government. Saya tak boleh jawab. Saya tak boleh jawab bab itu. Saya jawab, apa gambar yang kita pernah nak di atas,
sifat dia zinah, perhiasan, maka semua malaikat rahmat tidak masuk. Hatta gambar kahwin sekalipun, gambar ustaz sekalipun, gambar ustaz, dia ambil gambar ustaz depan Masjidil Haram, narana, oh cantik, dia perbesar 12 kali 14, 14 kali 24, perbesar atas bawah depan belakang, bubuh muka depan. Tujuan nak abang ke orang cantik gambar ni, bila tengok gambar dia, gambar ustaz, teringat lambaian Kaabah. Tetapi tujuan dia pernah itu bukan nak sembah, bukan nak mencari keberkatan pun, tapi dia i'tikad itu perhiasan mencantikkan rumah, malaikat rahmat tidak masuk. Maka itu bab yang kedua. Kenapa tak boleh diangkat? Kerana sifat dia sama dengan bab yang pertama. Wujudnya gambar dalam dunia ini ialah untuk kerosakan. Ada orang mengaji tarekat, dia bubuh gambar syekh tarekat, ada gambar. Ada orang dengan pemimpin dia, kadang-kadang dengan bos dia, sayang bos dia, dia tawajuh sekali dengan khalifah dia, bubuh gambar khalifah dia. Ini di bawah bab perhiasan, malaikat rahmat tak masuk. Cuma ada beza. Ada beza apa? Gambar yang kita tangkap ni secara digital modern dengan gambar yang kita sebut asal tadi. Dulu orang buat gambar tak pakai kamera, orang pakai tanah liat. Ukiak-ukiak jadi mata betul, ukiak-ukiak jadi telinga betul. Lah dah, lah dia macam shadow, prak dia keluar shadow. Maka kerana dia shadow saja, dia tak ada mata betul, shadow saja. Dia kalau kita raba pun tak ada rasa apa, dia kosong. Maka menyebabkan para fuqaha khilaf. Khilaf macam mana pun, dia tetap masuk dalam bab karahah. Ditegah kita gantung. Jadi kalau gambar kahwin ke, gambar ambil segulung ijazah ke, gambar anak tadika ambil apa pun ke, gambar kita pergi ambil gambar dapat datuk ke, PJK ke, JKK ke, ABCDE ke, kita dapat ni semua, eloklah kita bubuh dalam album, kita tutup. Bila kita rasa nak tengok, kita buka. Itu lebih selamat. Surah dikekalkan dengan nama surah, surah dihilangkan dengan makna zina, perhiasan. Itu yang kedua. Hati-hati. Yang ketiga kita sebut tadi, gambar yang masuk dalam masalah mainan. Yang gambar ni dia masuk dalam bab mainan adalah gambar yang semua orang tengok, orang kata dia mainan. Orang kata dia mainan. Jiwa kita memisahkan dengan perhiasan, jiwa kita pisahkan dia dengan penyembahan, mainan. Transformer. Patung transformer kecil-kecil, anak kita tengok transformer. Abah nak transformer, kita beli. Ada tak masa kita beli transformer tu, kawan tu kata tengok punya jahil, sampai transformer pun dia nak sembah? Tidak ada. Maka dia adalah mainan. Maka mainan macam ni kadang-kadang dibenarkan, kadang-kadang dianjurkan jangan. Kenapa jangan? Kita tengok nilai mainan tu bila dia masuk rumah. Bila anak kita main dengan Robocop tu, duk main, anak kita macam nak kepak kepala Robocop tu, bapak, hanya aku beli marah lah. Hang kepak kepala tu, kepak kepala hang. Maka jangan beli. Kerana dia telah naik nilai mainan. Dia bukan mainan. Dia telah jadi barang yang berharga. Ada larangan. Ada larangan. Kita jumpa hadis riwayat daripada Abi Daud dan An-Nasai daripada Aisyah. Ini apabila mainan dikekalkan dengan nama mainan, walaupun dia Robocop, Transformer ke apa ke. Satu hari Nabi masuk, Nabi balik daripada peperangan. Ada kata Khaybar, ada kata Hunain, ada kata Tabuk ataupun Hunain. Nabi balik-balik, Nabi tanya pada Aisyah. Nabi masuk dalam bilik Aisyah, Nabi nampak ada satu mainan. Nabi tanya pada Aisyah, Nabi kata, apa ni Aisyah? Aisyah jawab pada Nabi, Aisyah kata, banati, anak-anak aku. Aisyah kata mainan tu anak-anak dia. Macam kuda kepang, begitulah. Sesuai dengan hari dia buat dengan kayu, jadilah kuda kepang, buat sayap ke sikit ke, jadi kuda terbang. Banati. Nabi kata Aisyah, farasan lahu janahani,
kenapa hang punya mainan ni macam kuda ni dia ada 2 sayap. Satu kuda buat daripada kayu. Pernah naik ada kuda kayu? Zaman saya ada je kuda kayu macam main jongkok tu, tergedik naik tu. Sahabat tak main kuda kayu, sahabat main kuda betul. Kuda betul. Kuda kayu. Aisyah kata dekat Nabi, Aisyah kata farasun, memang kuda mainan macam tu. Nabi kata wa ma hadha alladhi alaihi, kenapa dekat dia punya ni kena bawa sayap? Kenapa kuda ni pakai sayap? Aisyah kata janahani, itu memang ada 2 sayap, dia senang dia nak terbang. Nabi kata kepada Aisyah, farasun lahu janahani, kuda ada sayap ke? Nabi tanya Aisyah, kuda ada sayap? Ni mana punya kuda ni? Nabi tanya, kan orang Melayu ada gambar kuda dulu kapek. Kuda orang Melayu tu muka perempuan. Kuda orang Melayu gatai sama gatai dengan kawan buat kuda. Muka perempuan, badan perempuan, ada ekor, ada sayap. Diperjual dulu, katanya burak. Biasa tengok burak? Borak banyak. Itu burak tu. Orang Melayu burak ada 2 jenis. Satu burak, satu apa punya tu borak tu ni. Maka Nabi kata pada Aisyah, amma sami'ta, hang tak tahu ke wahai Aisyah, anna Sulaiman khailan laha ajniha, yang ada kuda ada sayap ni cuma Sulaiman, lain daripada kuda Sulaiman mana ada sayap. Nabi kata, qalat fadhahika Rasulullah hatta badat, Nabi tergelak kepada Aisyah, kuda kepang ni ada sayap. Nabi tergelak hatta badat nawakhidhu, sampai nampak gigi hak dalam. Mak Nabi gelak sungguh, ditarik apa punya kuda kepang lagu ni kan. Jadi kuda ni ada sayap tak? Kita tanya pada orang yang expert tentang kuda. Mereka menjaga kuda, import export. Mereka ada horsepower. Jadi betul kuda memang tidak ada sayap. Tetapi dalam hadis ni nampaknya An-Nasa'i dan Abi Dawud cuba ambil dalil menyatakan kalau sifat benda itu mainan, dan mainan yang tak masuk akal, tak ada siapa pergi sembah mainan begitu, maka mainan itu kekalkan dia sebagai mainan dalam rumah. Jadi sifat mainan apa? Tampak bagi dia tergolek, saja lalu tendang bagi dia berguling. Ni bila anak kita nak pukul, beli bear, beli panda. Bear sama besar dengan anak baru dia, tapi dia hilang sifat mainan. Nak tidur peluk, ambil sikat bulu bear tu, bila mata nak terkeluar jahit balik bagi elok-elok. Bila ada orang mai simpan dalam almari takut orang pergi tampak bear tu, maka bear sudah tidak jadi mainan, dia sudah jadi perhiasan, maka itu ditegah dan dilarang. Kalau dia masuk dalam rumah mainan, tumbuk dia. Nak turun pergi sembahyang, tendang beg dia bergolek daripada tangga. Angkat dia, pukul macam Stone Cold kena pukul dengan Undertaker, pukul lagu tu. Tampak dia, senyuh dia, biar tercabut mata, besok beli lain. Ataupun jahit bagi mata dia buta sebelah ke. Buat begitu. Ada orang beli bantai dia, bentuk bantai tu boya, ada taring, ada sirik, ada lidah keluar. Ini boya yang paling gila dalam dunia, boya ada lidah. Boya pun terkejut, mana punya boya mai, boya tak ada lidah. Tapi dia bantai, dia bubuh atas cushion kan. Bila anak dia buat anak rebah, dia tarik. Artinya bantai tu dia buat perhiasan, maka tidak layak masuk dalam rumah. Kalau nak masuk, sifat bantai. Boleh ambil bantai tu pukul anak kita boleh pukul kita, seluar tangan dalam mulut boya, tarik lidah dia keluar. Bantai adalah bantai. Siapa nak tidur, siapa nak pakai boleh bantai. Maka bila berubah sifat mainan menjadi perhiasan, maka itu ditegah. Kenapa ditegah? Memang asal manusia buat bukan untuk menyembah, tetapi penghormatan yang diberi itu sangat tidak boleh diterima di sisi akidah agama.
Kerana kepada Allah itu tidak boleh kita sekutukan, Allah itu tidak boleh kita lakukan kesyirikan kepadanya. Maka yang saya cuba nak bagi tahu pada antum, kenapa tajuk yang ke-11 itu di bawah tajuk ke-10. Tajuk ke-10 apa itu syirik, tajuk ke-11 apa hukum kita menggambarkan, supaya kita tahu asal gambar begitulah keadaan dia. Ikhwatul iman, dia beri pada kita soalan yang ke-12. Jika dikata kepadamu, apa kaitan antara gambar makhluk dengan syirik? Apa kaitan? Dia cakap, maka katakanlah, sesungguhnya menggambar makhluk bernyawa menyebabkan pelakunya menyerupai dan berkongsi dengan Allah Azza wa Jalla dalam ciptaan hal tersebut. Ditanya kepada kita, kenapa tak boleh? Asal penciptaan dia untuk syirik Allah, asal penciptaan dia nak mencari perlindungan, asal kerana pasal itu Quran guna bahasa apa? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Quran kata setengah daripada manusia mereka menjadikan sekutu Allah Ta'ala itu terlalu mereka cintai seperti mana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman begitu sangat mencintai Allah, tidak benda-benda syirik. Jadi macam mana kita tunjuk kita punya mahabbatullah, sayang kita pada Allah? Kalau ada dalil kata tak boleh dalam bab itu, kita meninggalkannya kerana Allah. Orang kata tak apa ke hang lah, yang tak apa tu akal hang, yang tak apa tu pandangan hang, yang tak boleh, yang larangan itu nas agama. Aku ini walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin sangat mencintai Allah. Tinggal. Kita tengoklah rumah kita bila robot ni semua ada mainan-mainan dimasuk, mula tak diusik. Ada orang disusun Ultraman kecil-kecil dalam kereta. Disusun Ultraman kecil-kecil dalam kereta. Dan Ultraman tu ada nama. Ada nama Ultraman itu. Saya tengok sebelah dia, saya tanya ni ada Ultraman, ada nama. Bukan boleh panggil silap nama. Ultraman tu tak mai. Dia kena panggil nama-nama dia. Subhanallah. Saya kata sahabat berkeluarlah. Dia kata, Ustaz, seronok-seronok. Mana boleh seronok-seronok bila dah disusun depan kereta, dia berpegang bagi cantik. Budak-budak masuk dalam kereta, budak-budak nak pegang Ultraman, dia tak bagi. Maka permainan telah bertukar menjadi perhiasan. Daripada perhiasan dia akan tukar menjadi sesuatu yang sangat mencanggahi tauhid. Jadi kerana itu ikhwatul iman, kita tunduklah kepada nas agama. Itulah kerana Allah Ta'ala, Nabi SAW bersabda dalam hadis Aisyah, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah. Ini yang Nabi kita Muhammad SAW pesan kepada kita. Sesungguhnya orang yang paling pedih azabnya pada hari kiamat adalah orang yang cuba meniru ciptaan Allah. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari Muslim. Jangan buat. Kalau kita ini pandai melukis sekalipun, elakkan daripada melukis gambar orang. Cuma sahabat tadi ulama khilaf, kalau gambar kita lukis itu no shadow, tidak ada sentuhan, dia hanya sekeping gambar saja. Memang ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Apabila ada boleh tak boleh, jalan yang paling selamat tak usah terlibat. Potret ke apa-apa. Ada orang suka kan pergi dekat Batu Ferringhi tu. Ada satu orang budak Melayu tu, dia pandai, dia ambil pensel aja, dia draw. Jadi muka kita pakcik. Jadi muka kita bayang RM20, RM25. Tak sampai setengah jam dia buat. Hanya pakai pensel aja. Tapi dia tak esok apa, pakai pensel aja. Dia draw. Dia bagi warna yang begitu classic color. Cantik. Kita balik pun pelekat di rumah. Ya, kerana dia bila kita sentuh tak berasa, dia kosong, dia tidak ada sentuhan. Ada para ulama kata ini tidak masuk yang dilarang itu. Tapi ala kulli halnya, kewujudan benda itu menyebabkan rahmat Allah tidak masuk. Maka elok. Itu salah. Tak payah kita tinggalkan gambar, kita tinggalkanlah jasa-jasa supaya orang kenal. Pasal itu ada orang datang kepada Abdullah bin Abbas
Bila dia kata pada Abdullah bin Abbas, dia kata apa? Dia kata, aku suka tangan aku ni Tuhan bagi mudah buat gambar. Mudah buat gambar. Aku pegang tanah liat jadi gajah. Macam ada tabung gajah, tabung anaconda, tabung kepala tengkorak. Dahsyat tepi ke nilai 3 tu, tabung ni macam-macam jenis tabung. Macam-macam tabung. Muka macam-macam muka. Tapi muka binatang. Muka binatang. Dia ada 2 fungsi. Satu fungsi dia tabung bermanfaat, satu fungsi dia perhiasan. Elok jangan dibeli. Elok kita kata ni tabung. Memanglah sifat dia tak boleh usik, tapi dalam tak boleh usik muka gajah. Baik kita beli tabung, tabung kotak, tabung rumah, tabung garden, tabung pokok. Daripada tabung itu, tabung gajah semua lebih buat tabung sebatang rokok. Itu tentu orang tak sembah. Elok dielakkan diri. Maka kawan ni tanya pada Ibnu Abbas dalam hadis Imam Muslim, wahai Ibnu Abbas, macam mana aku ini? Tengok Ibnu Abbas jawab pada dia. Dia ni pelukis, dia ni artis. Di tangan dia tu jadi. Saya ingat masa saya masuk kelas buat khat ni, buat khat. Cikgu ajar daripada atas, saya buat daripada atas turun ke bawah tak mau jadi. Dia tak mau jadi khat tu, tak mau jadi. Last kali cikgu tu kata, hang ni betul-betul tangan kuda kepang, kata. Hang tak sama mengajar. Dia bukan semua tangan, dia tangan seni, dia benda tu seni. Dia bagi kita tekap, dia bagi pada kita dia punya tu, kita buat. Tapi ada orang, sahabat saya dia buat tu, dia tarik huruf sin tu, sin Parsi dia tarik tu. Oh, cantik. Saya tarik jadi sungai Pinang, Sungai Keluang. Dia nak jadi Sungai Ketuang juga, dia tak mau jadi elok. Sin je jadi sin, tak ada gigi tu kan. Dia tarik itu, dia ada muncul bawah naik ke atas. Oh, kata kawan ni, memang tangan itu Allah anugerahkan. Sama dengan Abdullah bin Abbas ni. Kawan ni memang dianugerahkan tangan seni. Maka dia datang, aku bila ukiak-ukiak jadi gajah, jadi muka orang, tambah orang suruh aku buat. Ambil tanah liat, buat muka dia, jemuk-jemuk, bila kerah dia mai beli. Betul tak? Tengoklah siapa dia? Abdul Wahab ke Abdul Wahib yang ada ukiran tu. Buat muka perempuan jadi muka beruk. Mati perempuan tu. Itu tangan dia tu, tangan dia tu. Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kullu musawwir finnar. Abdullah bin Abbas kata pada kawan ni, aku dengar Nabi bersabda, kullu musawwir finnar. Semua orang yang mengguna tangan dia mencipta daripada batu ke, daripada tanah liat ke, daripada kayu ke, ukiak-ukiak jadi muka makhluk bernyawa, semuanya masuk neraka. Tak ada satu masuk syurga. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha nafsun fatu'adzibuhu fi jahannam. Setiap ukiran yang kita buat mewakili makhluk bernyawa, Allah Ta'ala akan bubuh nyawa di hari akhirat, dan Allah bubuh kita dengan dia dalam neraka, dan sifat dia mengazabkan kita dalam neraka jahannam. Abdullah bin Abbas kata, in kunta labudda fa'ilan. Kalau memang tangan hang ni tangan seni, kata Abdullah bin Abbas, fasna asyajar wa ma nafsa laha. Ukiaklah gambar pokok, gambar pemandangan, dan apa yang tidak diberi nyawa kepadanya. Ini nasihat daripada Abdullah bin Abbas. Kita jumpa dalam hadis Imam Muslim. Kerana itu ikhwatul iman, kita kena berhati-hati. Kerana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, hadis Imam Bukhari Muslim, dia kata, sa'altun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dhanbi a'zam. Aku tanya dekat Nabi, dosa apakah yang paling besar? Nabi kata pada aku, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kau jadikan di sisi Allah itu niddan, hamba-hamba yang diangkat menjadi sekutu Allah, sedangkan kau tahu Allah lah yang menciptakan kau. Kalau sampai tangan kita ni punya satu gambar, lepas tu gambar tu pula orang keramatkan, orang dewakan,
Oh, sedangkan kita mengetahui pendewaan itu milik Allah, puja dan puji itu milik Allah, maka kita terlibat dengan syirik di sisi Allah. Maka elok bebaskan diri daripada apa yang tasyabbuh. Itu yang kita belajar pada malam ini, ikhwatul iman. InsyaAllah pada masanya akan datang kita ada lagi soalan. Jika dikatakan kepadamu, apakah maksud ibadah? Ibadah itu apa maksud dia? Kita dah tahu tauhid, dah tahu dah tak boleh syirik dalam kuliah-kuliah yang telah lalu. Sekarang ni kita dicipta untuk ibadah. Apa itu ibadah? Syirik tak boleh buat, tauhid kena jaga. Maka apa itu ibadah? Nah, di bawah tajuk ini kita ada lagi tajuk di mana Allah. Allah tu duduk di mana? Kenapa tak boleh syirik? Kita kena ibadat Allah. Allah tu duduk di mana? Ada orang kata Tuhan dalam poketku, Tuhan dalam jubahku. Ada yang paling dangai sekali, akulah Tuhan. Tuhan adalah kita, kita adalah Tuhan. Subhanallah. Di mana Allah? Lepas tu dibawa soalan kepada kita, apakah Allah bersama dengan kita? Jika dikata padamu, adakah Tuhan bersamamu? Kita kena beri jawapan berdasarkan Quran dan sunnah Nabi. Dan yang paling indah, dia membawa kita kepada mengenal Allah. Soalannya ke-16, jika dikatakan kepadamu, apakah pengertian Islam? Yang kita mengaku agama kita ini, apa dia Islam? Yang itulah kemunculan kita nak mengaji. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga diberkati dan dikasihi oleh Allah dunia sampai akhirat. Ada soalan tentang yang kita bincang ini? Kalau bangsi yang ada dalam harapan Ustaz, Apa dia tu? bangsi kita. Bangsi hikmah. Bangsi. Oh, langsir. Oh, saya ingat bang, langsir. Ya, yes. Ya. Itulah yang termasuk dalam perkara-perkara yang dikhilafkan oleh para fuqaha. Kerana kalau dia jenis gambar, orang kata kita pegang itu tidak rasa, itu dikhilafkan. Bila khilaf, kita tahu ada fuqaha menyatakan harus, ada fuqaha menyatakan makruh. Gambar yang ada di langsir itu, yang pertama kata para fuqaha, kalau dia jenis gambar orang, bukan orang yang didewakan. Gambar apa? Masalah saya ihtimal, andaikan yang tak ada tudung tingkap kita beli di mana? Beli di Naratiwat shopping seronok di situ, Bangkok, tak pernah lurus, semua Bangkok situ, Chiang Mai, Chiang Rai. Kita pergi shopping tang situ, kita beli 2-3 kayu kaki punya langsir, balik pasang raya baru nampak Tok Pekong perempuan Siam dengan jari dia tu, jari dia saja macam tu. Tetapi dia bukan gambar yang bila kita sentuh ada rasa, dia gambar surah kosong. Kerana dia gambar membawa makna pada satu bab, maka elok kita buang tirai itu. Tapi kalau dia jenis gambar apa? Jenis gambar kartun-kartun apa, snow little people itu apa? Kecil-kecil. Bisa tengok nak gambar yang perempuan dengan snow tu kan, gambar kecil-kecil. Tak ada makna apa. Kalau tak ada makna apa, dia jadi makruh. Jadi gambar rimau. Misalnya gambar rimau, cita, rimau bintang, kuasa rimau, mata hitam menyala. Tapi kita jenis suka jenis seram. Kita kata bagus ni, tambah padam lampu, mata ada klik-klang. Mahal. Tapi dia tidak ada kaitan dengan sembah-sembah apa. Dia cuma satu gambar binatang yang tak ada rasa apa, tak ada shadow. Dia gambar biasa kosong saja. Maka itu kata para ulama hanya makruh saja. Tapi afdalnya hindarkan. Why? Kenapa? Kerana asal perbincangan gambar di bawah tajuk yang sangat menakutkan, syirik kepada Allah.
Kalau demi keselamatan terpaksa juga pakai. Kalau kita rentak tirai tu, buka lampu rumah, orang luar nampak habis dalam rumah, aurat-aurat kita semua nampak. So tak apa, sat lah. Pilah cari guni apa sat. Tapi kalau mai satu masa kita mengaji agama, kita sedar, kita turunkan dia, itu lebih baik. Boleh nah? Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan lain? Tak ada anak? Alhamdulillah. Moga-moga diberkati dan dirahmati oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.